terima kasih kerana masih setia bersama kami di Malaysia. Hari ini kita nak teruskan perbincangan. Saya rasa ini intipati yang perlu kita angkat kerana walaupun kita dalam sibuk nak menyambut Aidiladha, tapi kita jangan dilupakan bulan kebangsaan iaitu pada Ogos nanti. Dan ini kita nak bincang berkenaan dengan 50 tahun rukun negara. Kita telah dididik, kita telah diajar bagaimana baca ikrar dengan di belakang setiap buku sekolah latihan tu pastinya ada ikrar tu, dan bagaimana kita perlu mengangkat 5 prinsip yang telah ditetapkan. Jadi sebelum tu kita nak berbincang berkenaan dengan 50 tahun rukun negara ini. Kita nak bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM. Selamat pagi, terima kasih bersama kami Prof. Lama tak jumpa. Okey, berkenaan 50 tahun rukun negara. Saya pasti ramai khususnya kepada golongan generasi baru sekarang ini. Walaupun kita dah daripada kecil lah kan, maka kami semua baca ikrar dan sebagainya. Tapi mungkin ramai yang tertanya bagaimana sebenarnya terwujudnya rukun negara ini dirangka. Ya, kalau kita perhatikan dokumen keramat ini lahir selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969, peristiwa yang berlaku 3 hari selepas keputusan pilihan raya ketiga diumumkan 1969, dan ketika itu Parlimen dihentikan fungsinya, Majlis Gerakan Negara mengambil alih Teraju Pimpinan Negara diketuai oleh Tun Abdul Razak. Ketika itu dirasakan bahawa asas kepada kekuatan kepelbagaian yang rencam, yang pelbagai di dalam konteks negara kita adalah perpaduan. Jadi bagaimana nak pulihkan semula perpaduan dalam keadaan masing-masing mempunyai perasaan syakwa sangka, etnosentrik, prejudis yang terlalu tinggi sehingga memberikan impak yang terlalu besar ke atas negara ketika itu. Berlakunya peristiwa rusuhan yang telah mengorbankan ramai. Bermakna memerlukan satu dokumen yang dianggap sebagai falsafah kebangsaan yang mungkin boleh diangkat untuk memastikan bahawa negara tidak sama sekali tergugat dalam kedudukan seperti itu. Maka lahirlah di bawah mesyuarat perundingan negara pada Januari 1970, diketuai oleh Tun Abdul Razak, adanya Tan Sri Sen, Tun Samantan, beberapa kelompok yang lain turut sama merasakan bahawa perlu dibuat satu dokumen yang besar dan disiarkan ketika Hari Kemerdekaan 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong yang keempat ketika itu, dan merasakan inilah dokumen yang mampu untuk mengangkat semula kedudukan negara. Jadi dalam dokumen itu saya rasakan ramai yang terlepas pandang kekuatannya. Kenapa kita perlu kembali kepada roh negara ini yang rencam. Baik. Saya suka untuk bertanyakan berkenaan dengan pemahaman. Kerana saya percaya bahawa kalau kita tidak ada pemahaman, maka tidak ada penghayatan. Kan biasanya kalau kita tahu rukun negara ini, kita baca ikrar saja, Prof. Sebelum saya nak ke soalan yang kedua ni, saya rasa eloklah kita saksikan terlebih dahulu. Ini kita dengarkan suara anak-anak Malaysia. Kalau di sekolah-sekolah ini, adakah mereka tahu berkenaan dengan apakah itu rukun negara? Kita sama-sama saksikan, dengarkan suara mereka. Tahu tak apa itu rukun negara? Tahu? 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 Boleh adik nyatakan 5 rukun negara? Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesepadan dan kesusilaan. Adik tahu tak maksud kepercayaan kepada Tuhan? Maksud dia kita kena percaya yang Tuhan tu ada, and for Islam memang wajiblah kena percaya. Apa yang adik faham tentang kesetiaan kepada raja dan negara? Kita perlu taatlah dengan raja kita. Kita disuruh apa kita cakap, kita suruh buat. Apa yang adik faham tentang kedaulatan undang-undang? Kedaulatan undang-undang tu macam kita kena patuhi peraturan, macam contoh kalau Perdana Menteri bagi kita peraturan untuk duduk rumah masa PKP, so kita kena duduk lah. Apa yang adik faham tentang kesopanan dan kesusilaan? Kita kenalah menghormati agama lain dengan agama kita sendiri. We have to hormat all the things that we should lah. Maksudnya kita kena sopan ke orang paling tua dengan kita, dengan orang muda dengan kita, tak kira lah sesiapa. Baik, itu dia kita dengar suara adik-adik kita di sekolah rendah pastinya, kerana setiap hari Isnin perhimpunan kena baca ikrar. Baik, berbalik kepada soalan berkenaan dengan pemahaman dan juga penghayatan ini. Kebiasaannya, Prof, kita hanya baca, maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita yang tersebut.
Saya hitamkan cita-cita yang tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Dan yang berikut tu telah dinyatakan oleh adik-adik tadi. Ya. Cita-cita yang tersebut. Umpama kalau kita baca apa cita-cita yang tersebut itu? Mungkin Prof pastinya tidak lengkap sebenarnya. Ya. Ya, itulah lazimnya kita sering memberikan keutamaan kepada 5 prinsip sehingga mengabaikan mukadimah. Asasnya adalah bahawa negara Malaysia ini ingin mencapai cita-cita berikutnya. Dan dalam konteks itu sudah nyatakan ada 5 kepentingan yang harus kita berikan tumpuan. Satu adalah untuk memastikan bahawa perpaduan dapat dipelihara. Kedua adalah untuk menjamin proses demokrasi diteruskan. Ketiga adalah untuk memelihara keadilan. Keempat, amalan liberal, tradisi, kebudayaan itu tidak sama sekali akan tergugat. Dan yang terakhir adalah melahirkan masyarakat yang progresif dalam persaingan teknologi dan yang moden. Mana 5 ini adalah acuan yang telah membentuk 5 prinsip tadi. Seringkali kita memberikan tumpuan kepada 5 prinsip sehingga kita mengabaikan mukadimah dia yang rasakan sebenarnya amat penting dan relevan. Kalau kita memberikan tumpuan kepada kesemua 5 asas yang telah dibina, memberikan naratif yang baik, artikulasi yang mempamer satu parameter yang dikonstruk berdasarkan kepada mukadimah tersebut, maka barangkali kita akan melangkaui tahap pemahaman. Tun Razak ketika melancarkan rukun negara mahu melihat bahawa ia bukan sekadar difahami, ia harus diterap dan juga dijadikan sebagai satu amalan dalam darah daging kita. Itu perkataan yang digunakan oleh Tun Razak ketika itu, merasakan bahawa kesemua pihak harus memainkan peranan dalam memelihara perpaduan, menjamin keadilan, demokrasi diteruskan. Ketika itu ramai persoalkan apakah kita akan kehilangan hak dan juga kebebasan, apakah kita sama sekali tidak akan lagi dibenarkan mempunyai atau meraihkan kebebasan yang sudah disuarakan sebelum ini. Bagaimana kita nak terus progresif kalau kita masih lagi menyoal nilai-nilai yang sebenarnya boleh menggugat perpaduan. Bagi Tun Razak, saya rasakan bahawa perpaduan adalah satu aset, bukan liability. Kepelbagaian itu harus mencorakkan masa depan negara. Itu mukadimah yang sebenarnya memberikan kekuatan. Tapi bagi kita, seringkali 5 prinsip itulah yang kita jadikan rujukan, yang diletakkan atas sifir. Kalau tidak dihafal, sifir itu kita dipukul, diherdik, dimarah, tetapi tak pernah sama sekali kita dimarah kerana tidak menghafal ataupun mengamalkan rukun negara. Ya, kerana kita tahu bahawa rukun negara itu cukup sempurna. Pastinya 5 prinsip itu yang meliputi dari segi bagaimana menghormati agama, kan, institusi raja itu sendiri, undang-undang dan juga cerminan kepribadian yang perlu kita bawa sebagai rakyat Malaysia. Bila tadi Prof kata nak penghayatan itu tak ada dan sebagainya, kan, sekarang ini kita berikrar tu pastinya kita macam angkat sumpah juga sebenarnya sebagai rakyat Malaysia, kan, perlu menghayati dan juga menghormati apa yang ada. Tapi sekarang ni Prof, cabarannya lain macam sikit. Sebab kita tahu, kan, wujudnya netizen, wujudnya generasi baru yang sangat berani bercakap begitu kuat sekali di laman media sosial dan sebagainya. Bila kita lihat satu persatu bagaimana mereka ini begitu berani menggugat sensitiviti, perkauman, agama, budaya. Kita tahu bahawa kita ni kepelbagaian itu ada di situ. Tapi bagaimana mereka ini, cabaran baharu ini, perlu kita lihat dan jalan penyelesaiannya supaya rukun negara ini kita jadikan semula sebagai falsafah hidup mereka ini. Dan saya rasakan rukun negara memerlukan pencenamaan semula. Itu tidak bermakna kita berkompromi dengan 5 prinsip ataupun mukadimah tadi, tapi bagaimanakah kita nak memasarkan rukun negara dalam konteks persekitaran baru. Seperti yang nyatakan tadi, media sosial sudah menjadi satu platform baru, landasan yang digunakan pakai untuk mengangkat persekitaran yang dirasakan oleh generasi hari ini, bahawa inilah tempat di mana mereka boleh melontar kebebasan hak mereka sama sekali. Tapi saya rasakan jika sekiranya penekanan diberikan kepada prinsip kelima di dalam rukun negara, iaitu kesopanan dan kesusilaan, itu sama sekali akan membolehkan kita melihat kepada soal akidah dan juga akhlak. Dan jika 2 nilai itu dibesarkan, maka keempat-empat prinsip yang lain itu akan secara automatik difahami dan juga menjadi satu amalan. Bermakna 3 nilai yang boleh kita guna pakai di dalam konteks ini: faham, hormat, terima.
kalau kita memahami di antara satu sama lain, kita akan hormat. Kan? Hormat dan kemudiannya terima. Begitulah kedudukan kepercayaan kepada Tuhan. Tak adalah yang akan memperlekehkan agama Islam sebagai agama persekutuan ataupun agama lain. Tidak akan yang mengetawakan kedudukan bahasa Melayu. Tidak akan ada yang memperlekehkan kedudukan institusi Raja-Raja Melayu. Tidak ada yang akan mengangkat undang-undang mengikut keselesaan mereka. Kerana kalau yang kelima tadi itu mampu kita pastikan kekuatannya diangkat, kesopanan dan kesusilaan, bermakna yang lain itu saya rasa akan jatuh dengan sendirinya. Barulah kita boleh memastikan baik di dalam media sosial sekalipun netizen haruslah mempunyai tanggungjawab untuk memelihara satu bentuk ruang di alam maya. Bagaimana ketika PKP dulu, sebagai komuniti COVID-19 ini, perpaduan terpelihara dalam alam maya. Masing-masing cuba untuk bergandengan di antara satu sama lain. Walaupun kita berdampingan tetapi berasingan, walaupun kita bergaul tetapi tidak bergabung, alam maya itu telah membawa ke semua mereka dalam keadaan tersebut. Adakah kita memerlukan krisis untuk memulihkan perpaduan dan juga memahami rukun negara? Rukun negara lahir ketika 13 Mei 1969. Ketika COVID-19 juga kita lihat seolah-olah kita boleh bersama ketika krisis. Kita menunjukkan boleh bantu antara satu sama lain. Frontliners kita melangkaui doktor, askar, polis, pembawa makanan, pencuci dan sekalipun masing-masing tidak melihat berlatar mereka. Kekuatan dibina ketika itu. Jadi netizen juga haruslah bertanggungjawab. Mereka tidaklah boleh memperlekehkan kedudukan negara. Ada yang balikkan bendera, ada yang tidak menggunakan. Mural tu? Sama juga lukisan mural itu menunjukkan seolah-olah mereka mempunyai pemahaman yang berbeza. Bagi saya, mereka yang menconteng sedemikian rupa ke atas kepimpinan, suka atau tidak hakikatnya inilah barisan kepimpinan hari ini. Ada cara lain untuk menengahkan pandangan mereka. Mereka saya rasa tidak layak dipanggil sebagai warga negara kerana mudah untuk kita membina negara ini, tetapi bukan mudah untuk membina seorang warga dengan nilai jati diri yang cukup tinggi. Apa gunanya ada ilmu, kemahiran, kebolehan tapi tidak diselaputi dengan nilai karakter mulia, termasuk nilai patriotisme, nasionalisme. Ketika kita melihat kepada soal kemerdekaan, soal kebebasan, generasi hari ini harus dipertanggungjawabkan walaupun bukan semua. Saya percaya generasi lama mungkin penghayatan mereka berbeza kerana mereka melalui zaman tersebut. Tapi generasi hari ini walaupun tidak melalui zaman tersebut, barangkali ada pendekatan lain yang boleh digunakan pakai, instrumen yang lain, metodologi yang boleh digunakan pakai itu berbeza. Benar. Dan saya suka apabila profesor mengambil contoh COVID-19. Itu adalah peperangan yang kita rasa kita berhadapan dengan tahun ini kan, yang cabaran yang baru yang kita lalui. Baik, kita tak nak juga apabila kita bercakap berkaitan dengan rukun negara ini bermusim. Kan? Bagaimana sebenarnya kita perlu letakkan ia sebagai ketetapan, maknanya azimat yang kita perlu peganglah sebagai rakyat Malaysia. Dan bukan sahaja rukun negara, saya percaya bendera Malaysia itu juga sebenarnya antara yang boleh kita jadikan sebagai panduan untuk mengukuhkan lagi pemahaman dan penghayatan kita sebagai rukun negara. Mungkin Prof boleh kongsikan juga bagaimana sekarang inilah generasi muda khususnya perlu, sebab ada juga yang tak tahu maksud di sebalik bendera tu. Apatah lagi kan kebangsaan Islam kita tahun bulan-bulan ini kita dah ada benderanya, pemasangannya dan sebagainya kan. Kebetulan hari ini pelancaran bulan kebangsaan dan juga mengibar jalur gemilang. Bagi saya bendera merupakan martabat negara. Dalam kain sejengkal itu ada nilai kegemilangan negara tersebut. Bagaimanakah kita mahu memastikan bahawa setiap warga memahami nilai bendera tersebut? Barangkali mereka tidak faham adanya nilai pengorbanan, kebebasan, nilai kebanggaan ketika kita mengangkat bendera tersebut. Dulu ia diberi percuma. Ada pihak yang memberikan percuma, membiarkan ia berkibaran di merata tempat. Tapi hari ini mungkin wujud kekangan, keterbatasan, limitasi tertentu menyebabkan pengibaran itu terhad. Tetapi tak salah kita kibarkan bendera. Kalau bukan bendera kita, bendera siapa lagi? Kenapa ketika pasukan Malaysia bermain dalam bola sepak, hoki, badminton, kita begitu megah? Ketika bendera dikibarkan, kita sanggup diri. Ketika lagu Negaraku dimainkan di rumah sekalipun, rasa bangganya cukup besar. Tapi adakah hanya ketika bermusim, musim sukan ataupun aktiviti sampingan lain perlu kita kibar, ataupun ia perlu dikibarkan sepanjang masa? Jadi penghayatan ke atas bendera itu cukup besar. Ada yang cuba untuk memperlekehkan kedudukan bendera, ada yang mengheret ketika menaiki motosikal seolah-olah tidak menghormati kedudukan bendera kerana tidak ada pemahaman ke atas kedudukan nilai di sebalik bendera tersebut. Jadi bagaimana kita nak pastikan bahawa pemahaman
ke atas usaha untuk mengimbar jalur gemilang itu harus diperhebatkan. Ia bukan hanya menjadi tanggungjawab agensi kerajaan ataupun media. Pelbagai pihak lain harus memainkan peranan yang sama. Ia bermula dengan keluarga. Bagi saya, pihak keluarga harus menyemai, memupuk, mendidik dan juga memelihara nilai di sebalik usaha secara berterusan, bukannya bermusim, ke atas isu yang berkaitan dengan bendera maupun rukun negara. Begitu juga dengan pihak sekolah, guru, rakan sebaya, media, pemimpin, diri sendiri. Saya rasakan kesemua ini merupakan ejen yang berpengaruh. Tapi yang paling penting adalah rakan sebaya. Saya rasa pengaruh rakan sebaya amat besar. Walaupun bermula dalam keluarga, media menyemarakkan perasaan tersebut. Tapi kadang-kadang rakan sebaya ini boleh membawa satu imej yang berbeza. Bermakna dalam konteks ini saya rasakan kita perlu harus mencari percantuman nilai persamaan dalam memastikan kita tidak sama sekali akan berkompromi dalam soal nilai kenegaraan. Bendera harus dikibar, harus dipastikan kedudukan itu dipertahankan. Jatuhnya kedaulatan sebuah negara adalah apabila bendera itu tidak lagi dihormati ataupun diberikan pengiktirafan. Bukan oleh orang lain tetapi warganya sendiri. Jadi bagi saya, warga Malaysia mempunyai tanggungjawab besar dalam soal bendera. Macam saya katakan tadilah, walaupun hanya sejengkal saiznya, tapi nilai di sebalik bendera itu memberikan maksud dan makna yang luar biasa kepada mereka yang menggelar diri mereka sebagai warga Malaysia. Ya. Dan saya kira Prof, mungkin tahun ini adalah bila kita sambut Hari Kebangsaan nanti 31 Ogos 2020, saya kira ini adalah tiba masanya untuk kita mengangkat martabat 50 tahun rukun negara ini. Sebab mungkin sebelumnya tak terfikir bahawa itulah yang perlu kita jadikan azimat kembali, kan. Ingat kembali apa sepatutnya yang perlu kita ikrar daripada umur 6 tahun ni, kan, sampai sehingga kini sepatutnya kita perlu tahu apa yang kita perlu lakukan sebagai rakyat Malaysia. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Dr. Siva Murugan Pandian. Saya harapkan apa yang kita kongsikan hari ini sangat-sangat bermakna buat kita semua sebagai rakyat Malaysia. Bukan saja ikrar di bibir tetapi di hati itu, ketetapan itu sebenarnya, keikhlasan itu sebagai rakyat Malaysia untuk menjadikan tanggungjawab kita sendiri.